Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah curahkan kepada kita daripada di alam roh hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat ma'rifatullah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi. Dan nikmat yang paling besar, Allah mengurniakan kepada kita ni hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Lalu Allah mengadakan kita ini, menyatakan bahawa cerita-ceritanya, kisah-kisah keesaannya, kehendak-kehendaknya, tanpa ada kehendak lain ikut campur. Allah Maha Bijaksana menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis, menghidupkan semuanya atas cerita-cerita dan kisah-kisah yang telah Allah Ta'ala awal dan akhir, zahir dan batin, wa huwa bikulli syai'in alim, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan malam ni tak dapat nak membuat talk, tetapi sampaikan juga hajat tuan rumah untuk membuat talk di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah seni atas semua rahmat dan juga kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti biasa kita dapat mengulangkan balik apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam kehidupan kita. Tidak lain, hala tujuan sebenarnya adalah menyatakan, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang manis yang tiada pahit, itulah juga yang kita ulang-ulangkan. Hala tujuan kita, ilahi antal maksud waridokah, iaitu ridha Allah. Ridha Allah itu adalah apabila kita tetap mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu seperti biasa, apa saja yang apabila kita telah diberi kenal oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah, maka kita faham bahawa itulah bahawasanya kita telah mengenal diri kita. Apa itu mengenal diri kita? Kita tahu bahawa diri kita ini adalah kosong. Diri kita ini ibaratnya kalau kata patung pun, patung tu sendiri pun Allah juga yang buat. Jadi kosong, langsung tak ada apa. Kalau kita kata kita ni patung, patung tu daripada mana? Patung tu pun Allah juga. Lalu Allah masukkan roh daripada Allah juga. Jadi yang ada pada dalam diri kita adalah rahsia. Rahsia tu tak lain adalah sir min kulli sir, rahsia di sebalik rahsia yang menyatakan dirinya tadi. Bila kita faham di situ, baru kita kenal lah. Kita langsung la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak adalah hidup kita ni melainkan hidup Allah. Tiadalah pendengaran kita melainkan pendengaran Allah. Tiadalah penglihatan kita melainkan yang ada penglihatan Allah. Tiadalah kehendak-kehendak kita melainkan kehendak Allah. Tidak ada ilmu kita langsung melainkan semua ilmu-ilmu Allah. Tidak ada yang mempunyai kudrat kuasa pada kita melainkan kuasa Allah. Semua diatur, disusun, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita saja. Bila kita dah meyakini, alhamdulillah, sekalian alam wa hablum minan nas, semua sekian
tujuh lapis langit, tujuh lapis. Sekaliannya kita akan nampak semuanya bergerak diam. Semuanya adalah semua semata-mata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah melihat dah tidak lain yang kita lihat adalah semuanya adalah dari Allah. Semuanya bergerak tu kita nampak bukan dia bergerak tapi kudratullah yang menggerakkan. Jadi sifat tu mengalir pada zat. Sifat yang kita nampak tu kudrat, iradat, ilmu hidup. Sifat tu kita nampak siapa yang mentajalikan sifat tu tadi. Tak lain daripada zat. Jadi kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang Allah nyatakan di sekian alam, maka kita nampak jelas Allah yang menyatakan dirinya. Bukan supaya kita tertipu dengan sesuatu yang dinyatakan, kita nampak yang nyatakan tu. Kita tak dapat siapa yang menyatakan. Diulang-ulangkan supaya kita jangan sampai merasa nampak lagi selain Allah. Itu tujuan kita duduk mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, bertambah kita rasa kemanisan. Kerana orang yang sentiasa merasakan hilang keakuan dirinya dan nyata jelas Allah tu, dia sentiasa berhidupan di situ. Selain daripada itu dia tak ada nikmat dah. Bagi dia nikmatnya adalah bila tiada keakuan dirinya, dia mengesahkan Allah, Allah lah yang mengesahkan dirinya sendiri, itu bagi dia manis. Maka dia tak nak berubah lagi dah. Kalau orang dah wusul, orang dah telah sampai, dia tak mau lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain tu sekadar nak melepaskan apa saja yang telah Allah Ta'ala atur untuk wahabli minan nas tadi. Tak lain, dia makan tadi, dia minum tadi, semua dia nampak semua suapan Allah yang mengenyangkan Allah, yang menghilangkan haus Allah. Tetap sekian alam dia nampak Allah juga, dia tak mau tukar tajuk. Jadi berbalik kepada orang yang tak kenal diri, dia mengaku kenal Allah. Dia mengaku kenal Allah menerusi nenek-nenek moyangnya yang telah tertipu tu tadi. Dia pakai kitab-kitab yang telah diselewengkan, termasuklah Yahudi itu pengikut Dajjal tadi, yang dia mengikuti ilmu-ilmu ni tadi untuk membawa sebenarnya kita ni ke arah lupa pada Allah. Dia membawa kepada kita ni ke arah Tuhan dia yang bernama Dajjal. Jadi sistem yang tu dah sejak kejatuhan 1924 kan, Osmaniyah jatuh, dia membuat perbincangan untuk membuat kerosakan yang besar-besaran untuk orang Islam, bukan dengan cara peperangan, tetapi dengan peperangan saraf ni tadi. Jadi Dajjal dah mula memberikan risalah kepada Yahudi untuk bawa umat Islam ni tadi, umat Nabi Muhammad ni ke arah lubang biawak. Dan Rasulullah dah bagi tahu, Allah Ta'ala pun dah bagi tahu pada Rasulullah, ini cara dia. Tapi kita masih tertipu lagi kerana dia menggunakan serang yang sihir nama dia. Sihir ni, kalau bahasa dulu sihir ni, ialah kita kata dia macam David Copperfield lah, ahli sihir kan. Kita seolah-olah rasakan dia tu macam untuk membuat persembahan, dia tipu. Sebenarnya itu sihiran tu, persembahan tu bukan yang tu sebenarnya, dia kelabukan mata kita. Sebenarnya sihir yang tu adalah melalui gelombang-gelombang internet, gelombang wire-wire elektrik ni kan. Itu dia buat, dia satelit, dia kumpulkan data-data apa yang kita nak, semua ada pada dia. Jadi mata kita tertuju pada, diajakkan kita ke tak diajakkan kita kepada Allah. Sikit demi sikit. Jadi itu maknanya risalah yang dibawa oleh Dajjal kepada orang Yahudi. Yahudi ni adalah anak murid kepada Dajjal. Jadi dia dah bagi tahu, Dajjal ni bagi tahu pada anak murid dia Yahudi, engkau nanti akan aku turun, aku ni lah Tuhan kau. Dan engkau akan dapat menakluk semua. Asal kau dengar cakap aku. Jadi orang Yahudi juga tertipu dengan guru dia tadi Dajjal. Dia mengaku dia tu Tuhan nanti. Jadi Dajjal Yahudi ni percaya betul Dajjal ni tak lama turun. Kau buat persembahan lembu merah, kau sembelih, tandanya aku akan turun nanti. Tapi kau selesaikan ni dulu. Dengan umat Islam, dengan manusia, kau harus tundukkan dengan teknologi ni tadi. Teknologi ni dipanggil apa? Selain teknologi ni dipanggil apa? Apa dia panggil? Apa dia panggil tu? Ada bahasa dia tu.
Dia menggunakan kaedah tu hingga kan dia menaklukkan sistem pelajaran. Cyber dia gunakan tu menakluki pelajaran menerusi tu, menerusi perubatan, menerusi undang-undang, banyak lagi. Maknanya itu yang besar-besarnya tu. Lama kelamaan kita tak terasa. Hingga kan nanti dipanggil apa? Dajjal digital. Apa nama dia? Digital Dajjal. Asalnya ada perkataan Dajjal. Maknanya dia panggil digital. Digital, sistem digital tu sistem dah kemuncak untuk Dajjal tu turun. Jadi dia akan jadi digital ni, dia akan jadikan kita robot. Dia arah kita daripada jarak jauh. Apa aja kita nak dia akan bagi. Lebih canggih, lebih 5G tu maknanya dia lebih canggih nanti. Dia tahu chip lah kat mana-mana lah. Dia tahu kat kepala. Otak kita nak apa, kita pandangnya daripada jauh, kita boleh snap gambar. Kita nak ke mana, nak tahu apa data kan, sana kan. Dia boleh berhubung dengan cara tu. Dia nak bawa kita buta kepada Allah, nampak kepada sistem digital Dajjal dia. Dia akan bawa. Saya dah nampak dah dia punya tu. Sihir dia tu nanti. Nanti manusia semua nanti akan dibawa ke arah digital Dajjal ni tadi. Ini dah banyak dah maknanya. Mana yang melarikan diri tu selamatlah. Keluar tu. Kalau tidak nanti manusia memang nak dijadikan robot. Sekarang kita sebenarnya dah jadi robot dah. Tapi belum full lagi robot. Full tu nanti kita nak apa-apa semua tak payah pakai duit dah. Tak payah. Tu dia nak menipu kita tu dengan cara yang begitu nanti. Dia tahapan tu dah tahapan dah. Tu yang saya cakap tadi, kalau dia jumpa orang macam tu nanti digital ni akan tulis nanti dia kufar lah. Dia tertulis kat otak dia ni. Kufar. Otak dia hanya ingat membohongi Tuhan. Kufar. Menutupi Tuhan. Tu pasal kepala otak dia dah masuk digital. Dia full lah tu. Full robot lah. Mana hidupnya tu bergantung betul kepada itu tadi. Sebab dia dah masuk wire-wire macam-macam yang kecil-kecil tu apa. Chip-chip yang halus-halus semua dia masuk tangan dia, boleh macam-macam lah. Tak payah bayar laptop tak payah bayar. Tak canggih lagi tu. Tu tak payah. Semua tu dia complete kan, dia jadi full. Maknanya manusia dah jadi pengikut Dajjal. Terkena sihir kita tak sedar. Sikit demi sikit, lama-lama kita tak boleh lari mana dah. Kita terpaksa juga gunakan sistem tu tadi, digital Dajjal tu tadi. Sekarang pun dah terbukti. Tu tadi. Tapi melainkan orang yang belajar mengenal diri, mengenal Allah, dia takkan tunduk, dia takkan menerima boleh sistem tu. Sebab dia dah terbiasa sistem gelombang dia dengan hablum minallah. Bila dah ada tu, itu saya cakap tadi, kena menuntutlah, mengajilah dengan guru mursyid yang berada di tempat masing-masing. Supaya kita tahu, kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu Dajjal dah turun. Kita yang akan jadi pengikut Dajjal. Sebab digital tadi. Sihir dia kat situ. Gelombang dia kat situ. 5G ke 6G, tengoklah. Dia masukkan dalam diri kita. Kita terpaksa. Darah daging kita dah tak lagi berzikir la ilaha illallah. Otak kita dah setkan tadi. Kita nak makan, nak apa, nak semua dah ada dalam sistem. Dia dah robah. Sistem kita tak kepada Allah, kepada. Jangan salahkan dia. Dia memang akan buat gitu. Dia akan bawa kita betul-betul sampai kepada lubang biawak tu. Nanti dia lepaskan kita kat lubang biawak. Dia kata, aku pun takut dengan Tuhan. Kau ikut aku apa? Dia tiam, kau tak boleh buat apa dah. Kau dah duduk lubang biawak. Macam mana? Macam gitulah. Dia ikut sistem dia. Lepas tu, dulu zaman tok nenek kita nak pergi hospital. Mana ada nak? Tu, anak dia nak bawa, dia mengamuk dia. Kau parang kau bawa aku. Tu Yahudi tu, terang-terang melawan datuk nenek kita. Kita tak nampak lagi. Abah ni, tak kena kemodernan abah ni. Kita marah ayah kita. Ya. Sekarang tak, dah zaman ni, sekarang ni, atuk-atuk juga. Bawa aku hospital,
suka sistem Dajjal. Sistem yang tu Rasulullah, sistem Allah Ta'ala Rasulullah bawa. Sistem kalau sakit abatu sauda. Sistem bila apa sakit, wa nunazzilu minal Qur'an syifa'un wa rahmatan lil mu'minin. Orang zalim yang tak mau ikut Quran. Kita baca Quran tapi tak ikut Quran, zalim lah tu. Bila zalim, bila asara, tak nak nambah apa-apa baca Quran, melainkan kerugian. Satu huruf alif pun kita tak faham makna, memaknai, nak bawa dalam hidup kita. Kita hanya membaca. Bukan saya cakap membaca tak boleh. Persiapan kita bila menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah kita bersedia untuk kita amaliahkan Al-Quran itu. Bukan sekadar baca saja banyak-banyak. Baca banyak-banyak tapi sistem Dajjal yang kau ikut, digital tu kau ikut bersama. Ya? Tu tadi. Persiapan kita lagi nak menghadapi Ramadan, lagi banyak kita buang keakuan diri. Baru kita nampak sistem-sistem Dajjal ni hancur. Banyak kita tengok masyarakat nanti, ya Allah, jadi robot banyak, jadi zombie banyak. Ya? Balhum kal an'am, jadi binatang lebih teruk. Terpaksa kita keluar daripada mereka. Sana kita tak boleh menentang mereka. Sebab apa saya menentang? Sihir Dajjal dah masuk dalam diri dia. Dah masukkan sistem-sistem tu, dia lebih mempercayai sistem ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dia minta tak nak sistem Yahudi, tak nak sistem Nasrani, Majusi, tapi di luar solat dia mengikuti dengan sepenuh masanya berkehidupan dengan sistem-sistem tu. Dan dia kata nak keluar dah tak boleh dah. Ya Allah. Lebih baik keluar mati daripada kau duduk dalam tu mati. Kau duduk dalam sistem Yahudi, Nasrani, Majusi mati, lebih malang lagi. Kalau kau keluar tak malang, kau mati dalam keadaan kau nak hidupkan sistem Allah SWT. Jihad namanya tu. Tu. Ada satu wali Allah yang besar, dia kata, nanti akhir zaman nanti umat Islam tadi kebanyakan matinya di atas katil. Tetapi dia berperang. Matinya mati syah. Para wali Allah kebanyakannya. 90% matinya di katil. Kita tak nampak dia berjuang. Tapi perjuangan yang cukup hebat. Iaitu meninggalkan sistem Yahudi yang dikatakan sihir digital tadi. Dia tak mahu ikut itu. Tak apa, aku buat cara tanam-tanam, aku keluar. Hijrah. Tak, meninggalkan sistem yang kalau aku duduk dalam tu dengan aku. Ya kita duduk dengan dia, kita kena pakai sistem tu, kita tak boleh makan kita. Boleh keluar. Matinya kita mati syahid. Kebanyakan yang mati itu adalah yang dia keluar hijrah, matinya taraf dia wali. Kata wali kutub tu tadi. Nanti akhir zaman. Kita lah ni. Jadi kalau kita nakkan mati, minta maaf lah. Mati yang ikut cara, duduklah tengah-tengah bandar, duduk. Ikutlah sistem dia. Kau duduk dengan dia, kau nak bawa sistem kau tak boleh. Jadi kau kena keluar. Barang kau nampak, ya Allah, aku duduk dalam akuarium Yahudi rupanya. Makan boleh, minum boleh, tapi semua makanan telah disusun. Dia yang memberi kita makan. Kita tak dapat nak memikir ni daripada Allah. Bila kita keluar baru kita nampak, ya Allah, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Terima kasih ya Allah, selamatkan aku. Ila qalilah, sedikit aja orang yang bersyukur. Itu tadi. Jadi ini kita dah kembali memakai sifir ataupun dipanggil tadi hadis-hadis yang membawa kisah akhir zaman. Kita dah banyak kena tekankan kepada umat Islam sekarang, kepada umat Nabi Muhammad SAW khususnya. Kuatkan cerita tentang hadis akhir zaman. Bukan saya cakap hadis-hadis lain tu tak boleh. Boleh, jangan, tapi tekankan ini. Kita kena tipu banyak sekarang ni. Kau nak cerita lagi cerita-cerita lain. Itu tadi. Banyak sekarang ni kita terkena beletan-beletan iblis, beletan-beletan Dajjal. Tapi tenang-tenang hidup kita. Kita rasa macam anak kita bagus. Dia nampakkan kita ni bagus. Sebenarnya kalau Allah bukakan hijab, anak kita berkepala anjing. Muka anak kita muka yang mengerikan. Bertempel dua, hitam gelap. Kalau Allah perlihatkan betul-betul. Sebab otaknya dah tak, jarahnya tak mengesahkan Allah, tak berzikir kepada Allah. Sebab qalbunnya mati.
Bila kolbun mati semuanya, tak berzikir. Rasulullah kata, kalau hidup, kenal diri, kenal Allah, hidup, alhamdulillah. Semua sekali urat saraf, daging, som-som, semuanya berzikir hidup. Ini perkara bukan main-main. Saya nak cerita ni bukan seronok-seronok. Saya takut ngeri diperlihatkan Allah SWT. Takut kita duduk bercampur dengan masyarakat yang jenis hablum minan nas. Kita kena campur, tapi kita tak larat nak campur. Memang Rasulullah bagi tahu pertapaan umatku adalah bercampur masyarakat. Tapi kita dah 20 tahun lebih bercampur masyarakat. Ya Allah. Diejek-ejekkan. Dia melakukan dosa tu seolah-olah dia gembira, dia happy. Dia tak ada rasa nak menyesal, nak berserik, tak nak buat lagi. Tak ada dalam jiwa dia tadi. Dalam jiwa dia astagfirullah, dia rasa dah Allah dah ampunkan mudah. Tapi dia masih lagi duduk dalam sistem Yahudi, digital dajjal tadi. Makin lama makin kuat dia punya kepercayaan kepada sistem tu. Padahal Allah Ta'ala keluarkan dulu engkau daripada sistem Yahudi, baru engkau menyembah padaku. Keluar ni tak nak keluar, kau duduk dalam tong najis, kau berzikir, kau selawat, engkau buat ibadah. Allah Ta'ala kata keluar dulu. Kita nak beramal, Allah Ta'ala kata, innal lazina amanu dulu. Beriman pada Allah. Nak beriman pada Allah, kenal diri, kenal. Sebelum nak kenal diri itu, kenal Allah tu, kenal diri itu, bersihkan. Kau ni tak ada, kosong kau betul-betul. Keluar daripada sistem apa pun yang telah kau anutkan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Katakan pada orang kafir. Siapa orang kafir? Engkau lah. Katakan pada diri engkau. Kafir, takkan menyembah apa yang kau sembah. Dan kau tak akan sembah apa yang aku sembah. Aku sembah adalah sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu sistem? Yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah ditajuk. Permakanan kita, minuman kita, kalau sakit, kesihatan kita. Ya? Sistem-sistem yang kita gunakan dalam kehidupan adalah sistem betul-betul kita akan connect Allah Ta'ala. Kita nampak handphone ni bukan manusia yang cipta. Handphone ni adalah daripada ilmu Allah. Ni terlalu kecil. Yang kita pakai handphone ni kan, kita nampak ni barang Allah Ta'ala punya, bukan barang makhluk. Kita tauhidkan. Semua kita tauhid. Walaupun dia suruh kita supaya ikut digital dajjal, bahawa kita condong kepada dia, tapi kita tauhid, kita esakan. Barang ni besi mana kau boleh jadikan dajjal? Yahudi, engkau ni berlakon, kau kata engkau ciptakan. Nama ni pun Allah yang bagi nama, bukan kau. Jadi kalau kita belajar tauhid, mengenal diri, mengenal Allah, kita tak nampak dan barang ni daripada manusia buat. Semua kita dapat daripada ilmu Allah. Dan digunakan barang-barang material tu semua, besi, getah tu semua barang yang Allah Ta'ala jadikan. Engkau yang nak mengaku supaya aku nak ikut mengaku engkau yang buat. Dia nak ajak kita supaya lari tajuk kita. Hidup kita adalah untuk la ilaha illallah 24 jam, sikit demi sikit lagi. Kita pula tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, hancur kita. Kita kena sihir pun kita rasa tenang-tenang lagi. Ini banyak berlaku, kita bercampur. Manusia-manusia ni, pendengar-pendengar YouTube ni ambil perhatian. Bukan sekadar cakap, ubah. Bukan kita cakap ni seronok-seronok. Ini pesanan yang betul-betul kita kena ubah. Kalau tak ubah, mati kita, mati kafir kita. Kafir jahiliah, munafik kita. Mati dalam mengikuti sistem Yahudi. Oh, aku dah berselawat, aku dah berzikir, aku banyak sedekah, aku akan selamat. Allah tanya nanti, kau kenal aku tak? Ya. Semua dah lepas soalan. Allah Ta'ala, kau kenal ke aku? Mana masih kita tak kenal. Kita beramal banyak tapi kita tak kenal Allah. Sebab apa tak kenal Allah? Kita ikut sistem Allah. Yahudi. Allah dah kata kena ikut sistem aku. Sistem aku 24 jam buang keakuan diri. La ilaha il. Tak salah ditajuk lah. Tu tetap mula-mula disuruh kita. Kenal Allah supaya kenal diri. Buang kita tak ada keakuan diri. Bila kita tak ada keakuan diri, waktu tu kita tahu semua benda tak ada daya upaya yang adanya. Masya Allah. Dia nak buat macam mana? Dajjal nak buat digital macam mana, kita tak boleh terima. Sebab kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngesahkan Allah tu lebih manis daripada semua nikmat yang ada. Minta maaf lah. Jangan nak racun kita dengan tu. Kita tak jauh lagi dia nak sihir kita. Kita dah tahu dah. Digital Dajjal ni nak mainkan kita dah tahu dah. Kita mainkan dia dulu. Tu gitu patutnya. Itu cara Imam Mahdi nak melawan digital Dajjal ni. Tentera-tentera dia tentu tentera-tentera yang kuat,
golongan-golongan kekasih Allah, para wali Allah yang kenal diri, kenal Allah, yang sentiasa bersedia berperang. Dah siap berperang dah. Bukan kata tunggu berperang, dah bersiap dah siap berperang dah. Seronok nak mati syahid dah. Bila Dajjal ni turun. Bila kuncu-kuncu ni datang, kita dah siap. La ilaha illallah, pedang tu. Macam mana malam tadi saya mimpi. Tu. Dibawa satu orang tua yang saya kenal bersama dengan cucu dia Hasan dan Husin. Naik satu makam tinggi, makam tu. Mungkin datuk-datuk nenek Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tempat tu. Mungkin dan banyak lagi makam-makam di situ Rasulullah dan juga Hasan dan Husin bawa. Naik tangga tinggi. Jernih. Bersih, harum. Di situ bawah tempat makam-makam tu Nabi SAW suruh Hasan dan Husin keluarkan apa? Baju-baju perang. Banyak bersusun dia suruh keluarkan. Sedih saya tengok dalam tu dah sampai masanya. Maknanya keadaan tu tadi. Tu saya suruh tadi tanyakan Kak Fauzia, dia pergi Morocco sama tu. Saya suruh tanyakan dengan tu Maula tu. Maula tu jawab apa? Kau nak suruh aku kena tangkap ke? Maula tu jawab. Sebab saya cakap suruh tanyakan dengan Maula. Mimpi saya tu. Dia kata. Dia tak berani. Dia kata banyak orang lain lagi. Saya bukan nak cakap dia tu Imam Mandi. Semua saya nak cakap dia apa jawapan dia. Yang mimpi saya tu. Saya dah tahu dah, saya nak dengar. Tapi sesudah dia tersenyum sambil kau tak kena aku kena tangkap ke? Kak Fauzia kata. Hantar WhatsApp ke saya. Kata tak apalah. Kalau tangkap tu masuk penjara, Allah Ta'ala kata bagus. Bagus penjara lah. Saya cakap, bagi saya tempat saya mana pergi pun, bagi saya asalkan Allah tu ridho. Kalau kata alam barzah, Allah ridho, ridho. Hidup kita sentiasa bersedia gitu. Kita orang-orang ahli Allah ni bersedia mati sebelum mati. Asalkan dengan Allah mematikan kita. Kita tak mau kita mati dalam ikut sistem digital Dajjal. Kita kena ubah. Ini perkara yang sangat penting. Sekali babit nanti tak lepas kita nanti. Bila kita tak lepas dengan Allah, lah gagal yang lain. Tak apa, nanti boleh dia ni boleh tolong aku ni. Jangan. Jangan terlampau harap kepada melainkan Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun. Abu Jahal, pak saudara dia, Abu Lahab, semua saudara-saudara dia banyak yang dia tak boleh nak. Sebab apa Allah Ta'ala kata? Itu kekuasaan aku. Bukanlah saya cakap Nabi tak mempunyai syafaat. Nabi mempunyai syafaat. Tapi kena ingat Nabi cakap. Dia. Tu. Nabi nak kita betul-betul ilahun wahid. Betul-betul mengesahkan Allah. Nabi lega lah. Kalau nak selawat banyak-banyak selawat lah. Dengan selawat tu mudah-mudahan kau dapat kenal diri, kenal Allah. Itu selawat tu tadi. Kerana ada selawat yang tinggi, selawat nur. Selawat nur ni menyatakan Rasulullah tu nur adalah nur. Sekalian alam, belum alam ni ada lagi. Belum mahfuz, syurga, neraka, semua tak ada lagi. Nur mengelilingi. Sajaratil aslin nuraniyah. Ada selawat Syahid Ahmad Al-Badawi Al-Hasani. Dia ni selawat dia selawat orang yang mengamalkan dia jadi waliullah. Selawat dia aja. Tapi kena faham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sajaratil aslin, pokok segala cahaya. Bayangkan. Maknanya belum ada apa-apa, dia ada cahaya keliling. Dengan mengamalkan tu kita memberi cahaya lagi kepada keliling sekalian alam, menyatakan Allah. Belum ada apa-apa sajaratil itu nur tu dah ada dulu. Nur maknanya. Baru dalam tu baru ada nur semua keliling kita ni sekian alam cahaya menyatakan Allah. Sungguh pun Allah tak jadi apa-apa, tetap nyata dah Allah tu, bukti nyata ada. Kerana kekasihku Nur Muhammad tu yang menyuruh sajaratil aslin, nurun aslin cahayanya tu. Bukan cahaya menompang cahaya, bukan. Cahaya yang asliah daripada cahaya nur zat Allah Ta'ala. Siapa kan amalkan selawat tu tadi, jadi wali Allah.
Tak sanggup orang memandang muka dia kerana cahaya terlalu terang. Orang nak lihat juga, anak murid dia nak lihat juga wajah dia. Said Ahmad Al-Badawi Al-Asari, dia buka, kata jangan, kau buka tudung dia, kau tengok cahaya Allah tu, pengsan, mati terus. Terlampau kuat cahaya Allah Subhanahu Taala menyuluh sekalian alam ni, menyatakan Allah. Hingga tak nampak lain dah. Orang nampak muka Said Ahmad Al-Badawi, nampak cahaya nur Allah. Tak kuat, mati. Mati dalam iman, melihat cahaya Allah. Memang kita dimatikan dengan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebur kita. Itu kita minta. Mana ada cahaya terlampau terang tu memang matikan kita. Lalu kita hidup adalah hidup dia, bukan hidup kita. Oh betul, yang hidup hanya Allah SWT. Inilah dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita, pada beruntungnya orang yang hidup pada penghujung zaman. 50 kali lipat dia punya hebat daripada para sahabatku. Sebab susahnya menghadapi ni sekarang ni. Kita menghadapi, kalau serangan tu secara jelas nampak, ya boleh kita serang, kita nampak peperangan tu. Tapi peperangan ni secara halus, secara sihir. Dia dah makan daripada bapa kita, datuk kita dah terikut sejak awal dari merdeka lagi. Sebelum merdeka lagi dah. Mana yang betul-betul menentang tu dah makin singgah sikit-sikit. Jadi kita dah tak dengar dah suara-suara macam ni yang nak menjelas. Takut semua. Penyakit waham. Penyakit umatku yang aku takut, kata Nabi, penyakit waham. Iaitu terlalu cinta digital ni membawa kita kepada hubud dunia. Kita bersandar pada dunia. Digital Dajjal ni sistem ni. Memang kena penyakit tu kepada umat Muhammad. Nabi Muhammad dah bagi tahu. Yang aku takuti, penyakit ni baik kau ulama, kau mufti, kau apa pun, orang alim macam mana pun, pasti kau akan terkena masuk. Dan kau tak boleh buat apa-apa dah. Kau ngikuti aja sistem tu. Sebab yang kontrol tu ada atas, dan ada atas lah lagi. Tapi kau tak nampak, menguasai semua tu kau tak nampak. Iaitu Allah. Kau tertipu, kau tak nampak yang Allah tu lebih hebat. Kau nampak kehebatan Dajjal digital ni tadi. Dia silap mata kau. Dia silap mata kau tak nampak, kau kena tipu. Engkau dengan Allah dah terputus hubungan. Sebab apa? Engkau bila menyebut nama Allah tidak ada rasa zuk, tak rasa asyik, tak rasa malu berbuat salah pada Allah. Hari-hari rezeki kau Allah bagi, kau nampak yang orang lain yang bagi rezeki pada kau. Dia bawa kita buta. Tapi jangan kita salahkan dia 100%. Dia memang dah gitu. Kita ni tak pergi mencari, mengenal diri, mengenal Allah. Jadi buta lah kita kepada Allah. Jangan salahkan dia dulu. Dia dah memang, dia punya dia punya watak tu, skrip tu Allah dah bagi gitu. Dajjal macam ni, Iblis begini, pengikut dia Yahudi macam ni. Kerana kita dah tahulah dia punya watak. Kita kena kalahkan dia dengan kau cari orang lain lah Dajjal, kau cari orang lain lah Iblis. Kau nak dengan aku, kau zikir dengan aku sama-sama. Jadi dia yang takut pada kita. Kita pergi boleh jumpa dengan dia dengan cara gitu. Itu soal membunuh, itu bukan kerja kita. Wa ramaita is ramaita walakin Allah. Yang bunuh tu hanya bukan aku, Allah. Siapa tu? Mengesakan Allah. Nabi Isa. Dengan mengesakan Allah dapat membunuh. Tak ada keakuan diri. Esa. Bukan kata tak ada manusia boleh bunuh. Orang yang betul mengesakan Allah. Turun Isa tadi, esakan Allah. Itu dari segi rohani, dari segi dalaman yang tersirat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yang tersiratnya Nabi Isa turun untuk nak mengatakan kepada orang-orang Kristian bahawa aku bukan anak Tuhan. Allah jadikan cerita dia macam tu. Itu pasal dia imam, tetap Imam Mahdi pengakhir zaman daripada keturunanku. Namanya sama seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, keturunanku, Ahlul Bait. Jadi kita kena bersiap-siap. Jadi Ahlul Bait harus kenal diri. Ahlul Bait yang kenal diri. Orang yang kenal diri juga Ahlul Bait. Ahlul Baitil Allah, Ahlul Baitil Nabi, Ahlul Baitil Allah sama. Sebab dia rohnya berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tak kenal dirinya, tak kenal rohnya, orang tu tertutup, jahil,
Dia tak mengakui dirinya keturunan roh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diazab nanti. Sebab dia tak kenal mak dia, ibu roh dia, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berketurunan roh daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak kena faham. Kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita berasal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh kita. Roh tu urusan Allah, dah masuk urusan Allah, maka Allah yang akan uruskan untuk menentang siapa pun yang memusuhi daripada roh ke urusan aku tadi. Siapa yang boleh masuk campur urusan aku? Bila aku dah tak ada, tinggal roh, roh pun lenyap, urusan aku, siapa yang boleh melawan urusanku? Itu tadi. Jadi Allah menguruskan kita. Jadi wama ramaita is ramaita walakin Allah. Bukan kita. Maknanya setiap pergerakan kita, kita praktiskan. Maknanya kita amal alami. Kita itulah kemanisan hidup kita. Bila kita rasakan berjalan tu, Allah jalankan kita. Menapas kita nampak Allah yang napas turun naik. Hidup kita tu kita rasakan hidup dialah yang susun semua. Itu nak yang dikatakan nanti perkataan dia tu perkataanku. Itu tadi. Kata Tok Kopalo kata, berhenti kapal tu. Belanda tu, British, Inggeris. Berhenti. Tenggelam. Sebab datang lintasan tu. Lintasan tu datang, anzala abnil kitab walam yaj'al lahu. Tak ada. Allah SWT kata, tenggelam kapal. Bukan percakapan dia. Allah kata tu tadi. Tenggelam. Dia sebut tu tak ada perkataan. Jadi nak amaliah dalam kehidupan kita ni. Siap patah perkataan kita, bukan kita. Baru boleh jadi nanti. Kan? Tapi kalau sekarang ni pun kita tak ada ilmu kenal diri, kenal Allah, nak bawa macam mana? Kita pun sama 2 kali 5 macam Yahudi juga. Mana dia ada takut dengan kita sekarang? Cuba nanti. Dah timbul betul-betul nanti Imam Mahdi tak lama lagi. Semua para wali pengikut dia tadi. Bani Tamim terutama di Nusantara ni. Apa maksud Bani Tamim itu? Tamim tadi tanah Melayu. Bani warga tanah Bani Tamim. Bani tanah Melayu. Kita lah orang-orang yang dibagian. Orang yang berketurunan dari Qantorah, daripada Nabi Ibrahim punya bini yang bernama Qantorah. Dia ni yang akan Rasulullah kata akan menjadi sayap kanan ataupun kiri pengikut kuat Imam Mahdi, yang menunggu-nunggu Imam Mahdi datang untuk itu saya cakap tadi. Orang yang Bani Tamim ni adalah bani yang maknanya tanah Melayu, maknanya dia ni orang yang kuat berpegang kepada mentauhidkan Allah SWT. Tentulah dia mengenal diri, mengenal Allah. Di Arab tak ada lah ilmu ni. Mengenal diri, mengenal Allah. Mana ada dia kata. Sesat ada lah dia kata kita ni. Nampak? Jauh dah sangat dah. Memang betul nanti Imam Mahdi turun, dia akan memerangi orang Arab Saudi. Sebab Arab Saudi ni yang kuat jadi pengikut Yahudi sejak dulu lagi. Kita banyak orang kita tak nampak, tak faham. Dia cakapnya ni, kita ni aman lah. Dia kata, aman dia. Dia tak nampak, buta kan. Dia nampak macam sekarang ni tak ada apa-apa. Aman dia kata. Aman apa kau ngikuti sistem dia? Perubatan, sekolah, apa lagi? Undang-undang. Malah undang-undang Islam kita pun habis. Tewas juga. Boleh dijual beli. Dia ubah sistem undang-undang Islam tadi. Tak original lah. Kita tak sedar banyak terjadi perkara-perkara maksiat tu. Paling banyak orang Islam yang lakukan maksiat kat Malaysia ni. Nombor 1 di Selangor. Paling banyak maksiat. Tu penjengah-penjengah maksiat ni, oh ya Allah. Orang berzina setiap 1 jam 30 ribu orang melakukan zina, lelaki perempuan lah. Yang mensyirikkan Allah, sekutu Allah, dia tak boleh kira dah. Itu menunjukkan
Sebab sistem Islam kita tak mengajar sistem yang betul. Persekolahan, universiti tak mengajarkan sistem yang saya cakap tadi. Yang dia ajar 1 sampai 1, 2. Dia tak ajar 1 sampai 1, insya-Allah Allah. Insya-Allah 2. Dia terus jawab. Syirik lah tu, kan? Bila dah diajar daripada kecil sampai ke universiti, gitu juga jawapan dia. Tak di-insya-Allahkan dulu, pasti mensekutukan Allah. Bila keluar, jadilah manusia-manusia yang sentiasa mensekutukan Allah. Nak jadi pemimpin tu tadi. Tu tak sedar kita nama benda ni remeh-temeh, kan? Biar dah sudah. Tak boleh buat apa. 2 jam kau tak boleh buat apa. Baru kau nak salahkan ni, tak boleh dah. Daripada awal kau tak nak cegah. Bukan saya cakap 1 sampai 1 tu bukan jawapannya 2. Insya-Allah dulu. Supaya kita mentauhidkan Allah. Perkataan 1 tu daripada mana? Kalau tak ada 1 boleh jadi 2. Boleh? Mana boleh? Jadi tetap Allah jugalah. 2 ke 10 ke 100,000 sejuta pun tetap Allah. Macam mana nak ajar macam tu? Susah tak percaya nanti. Dia kata kita ni pandai-pandai buat sistem. Ada sistem Nabi Muhammad SAW, ilahun wahid. Tetap menombor satukan Allah. Apa pun. Sedap lah ni. Engkau lagi sedap, ya Allah. Susah aku kena. Engkau lagi susah aku lupa, ya Allah. Menombor satukan Allah dalam kehidupan. Ini sebenarnya. Baru jadi penolong-penolong orang kuat Imam Mahdi untuk berrela mati syahid. Kita tahu kita nombor satukan Allah. Apa sudut pun setiap saat, setiap masa. Wal asr. Kita mengesakan Allah SWT. Ini perkara penting. Mimpi itu jumpa dengan cucu dia Hasan Hussein. Saya mimpi orang tua tu bukan lain tak lain. Faham sendirilah. Dah sampai ke tahapan dah. Rasulullah suruh keluar Hasan dan Hussein dikeluarkan. Hasan dan Hussein tu memang panglima besar. Ketua orang mati syahid. Ketua. Dia keluarkan baju perang tu. Diibaratkan masa tu dia kecil-kecil lah dalam mimpi. Rasulullah kata ambil buat macam bau makam tu. Ada makam. Banyak berlipat-lipat baju perang. Ada wafak-wafak kat baju perang. Bukan baju perang yang perantai tu. Baju perang yang ada wafak-wafak. Rupanya gitu. Dia guru saya tu. Salah seorang dia. Yang saya hanya dapat jumpa masa kecil. Kalau siapa ingat dia Kampung Baru dulu, Kiai Fatullah Harun. Kiai Fatullah Harun ni dia usia 13 Mei. Jadi dia tulis satu dekat kain merah. Dia tulis 1 huruf je. Lepas tu dia tutup, masuk kat songkok. Pergi. Orang rodok dengan tombak Cina kan. Parang ke tepi semua. Bukan di kebal, ke tepi. Dan bila dia meninggal, dia cakap, jangan buka. Seorang dia terlupa kan. Dia keluarkan pada songkok dia dah lama kan. Dia tengok. Dia buka lipatan tu, keluar cahaya. Dalam tulis tu kain wafak dia huruf alif je. Tapi kita buat macam-macam huruf 30 juzuk pun tak jadi. Dia 1 huruf alif je. Dia minta pada Allah macam mana nak bagi umat ni jadi kuat berlawan kan. Dia minta pada Allah. Allah kata letak huruf alif. Dia letak. Itu arahan daripada Allah. Engkau 30 juzuk engkau tak minta pada Allah. Engkau zalim dengan Allah. Mana boleh jadi ayat Quran 1 huruf alif pun tak jadi. Sekadar kau baca ya 30 juzuk. Bukan saya tak bagi baca. Tapi engkau tak ada duduk kat makom tu. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka engkau baca tu untuk hawa nafsu. Ganjaran, apa nak dibagi aku? Aku baca banyak ni. Boleh bagi syurga ya Allah. La Allah, tak malu ke? Bukan saya cakap tak ada syurga. Tapi tak malu ke engkau minta dengan Allah tu? Kau membaca Quran. Bukan mengamalkan. Membaca engkau. Memanglah Nabi kata 1 huruf 10 kebaikan. Tapi bagi orang yang macam mana? Bagi orang yang macam mana? Yang 1 huruf dia baca dapat 10 kebaikan. Orang yang zalim macam kita boleh? Minta maaf. Zalim macam mana? Kau tak mengaku ada keakuan diri tu zalim. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah tu zalim.
Tapi kalau kau dah kenal diri Allah, kau tak akan memikirkan tadi 1-10. Kau memikirkan macam mana aku nak bawa, nak hidupkan huruf alif dalam diri aku supaya mengesahkan Allah, tegak, tak jatuh-jatuh, tak tombak-tombak. Itu kau berfikiran gitu, bukan berfikiran nanti 1 balas 10 ya Allah kau janjikan. Malu kau nak berfikir kalau kau dah kenal diri kenal Allah. Kau nak memikirkan sentiasa nak mengesahkan Allah. Ini sebenar. Kita dah jauh dah. Islam kita ni sekarang dibawa jauh. Diperbodoh-bodohkan, dimomok-momokkan. Dengan sistem ni lah tadi. Orang Yahudi amalkan Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tujuan dia untuk membawa kita rosak. Dia ada ya Yahudi yang hafal Al-Quran, amalkan Quran. Kita ingat dia macam orang Islam. Dia lebih cerdik lagi pada. Tapi dia ajak kita jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang kita menghadapi penghidupan penghujung zaman. Jangan tidur. Serangan tu daripada dalaman, halus. Kita nak tunggu bom jatuh ke apa, tak payah. Sekarang ni dah teruk jatuh dah. Hancur akidah kita dah. Akidah kalau hancur-hancurlah kita. Mati kita kita tak betulkan akidah kita, habis mati kita capir jahiliyah. Na'udzubillah min zalim. Mati-mati banyak roh-roh datang. Minta sedekah, bawa tabung, tolonglah. Aku tak boleh buat apa-apa. Engkau kehidup dulu, kau tak mau kenal diri, kenal Allah. Mana mungkin? Pasal Allah Ta'ala kata kenal aku. Pentingnya. Tu. Kau nak buat kemaksiat, nak buat apa benda salah ke, kau kenal Allah dululah, senang cakap lah. Itu tadi. Ini tidak kau baca Quran, kau ambil hadis, tapi kau tak kenal Allah, makin banyak rosak nanti. Bukan saya tak bagi baca, belajar. Dan kamu dah belajar, dia patah balik lah. Tahu tepi dulu. Belajar kenal diri. Ini kau bawa Quran hadis, kau akan pandang remeh-temeh ilmu mengenal diri kenal Allah. Padahal ini paling penting. Ini akan menghidupkan amal-amal yang telah kau ada. Tapi kalau kau tak kenal diri Allah, kau beramal, amal kau tu akan bawa engkau ke dalam neraka. Sebab banyak Nabi dah kisahkan. Ada seorang tu 60 tahun ibadah. Hanya sehasta, sejengkal, sekalangkah lagi masuk ke syurga. Allah suruh soal. Sebab apa engkau balik? Soal ni malaikat. Aku akan beramal. Tendang dia balik ke tepi. Ini tak sedar diri ni. Dia kata dia beramal 60 tahun. Siapa bagi dia hidup? Siapa bagi dia kudrat? Siapa dia bagi dia ilmu? Dia boleh beramal. Ya engkau ya Allah. Boleh kau ganti 2 biji mata yang aku bagi, rahmat aku untuk dengan amal kau 60? Tak boleh ya Allah. Menyesal dia, tolong ya Allah, aku nak kenal kau ya Allah. Tak boleh. Nampak dalam mazhab. Banyak ni jam orang kan datang. Dia bergantung dengan amal dia. Ya. Kita pula tersilap pula kita. Beramal. Kita sangkakan dengan kita beramal tu dapat menyelamatkan. Jangan. Bukan saya tak bagi beramal. Tapi jangan bersandar dengan amal kita. Yang kita boleh buat tu atas dasar kudrat dan iradat Allah. Kehendak Allah. Rahmat Allah. Itu yang kita kena ingat selalu. Aku tak ada daya upaya ya Allah. Oh kau bagus lah. Kau 60 tahun ibadah. Tak ya Allah. Semua kau punya ya Allah. Aku tak ada mampu. Itu anak Allah nak tengok. Itulah asanu amalah. Kau beramal 60 tahun, tetapi engkau tak menyangka engkau lah ya Allah memainkan peranan utamanya. Kalau engkau tak ada ya Allah, aku tak boleh buat 60 tahun ibadah. 1000 tahun, 1 tahun, sedetik pun aku tak boleh buat ibadah tanpa engkau ya Allah. Gitu kalau dah kenal diri Allah, malu dengan Allah, takut dengan Allah. Rindu pada Allah, tak mahu kita membesarkan yang lain. Kita sebut nama siapa yang kita rindu, iaitu Allah. Hingga tak mahu ada rasa keakuan diri kita. Penyebut dia lah asyik dengan diri dia sendiri. Itu tujuan dia. Dah tak ada hala tujuan lain. Duduklah situ. Bukan susah sangat pun. Ya. Tapi kita dah terbiasa nak ngaku diri juga. Dah berpuluh tahun. Udahlah, pindahlah. Cuba kau rasakan pula. Allah mengesahkan Allah sebenarnya. Lagi nikmat daripada kau duduk tu tadi. Angan-angan surga tadi. Padahal tu nikmat tu membawa kau jauh pada Allah. Kau mengaku diri kau. Allah bagi lagi, biar jauh. Istidraj. Allah tu sayang. Dia sayang hamba dia. Allah tak pernah lah berpaling pada kita. Tak pernah meninggalkan kita. Sentiasa sayang.
Siapa kata Allah marah kita? Allah tak marah kita. Allah merendahkan dirinya menegur kita kerana sebab seorang yang sangat Allah yang sangat sayang pada hamba-Nya. Kalau ibu sayang pada anak, Allah 1000 kali ganda lagi sayang pada hamba-Nya. Gitu. Kita belajarlah kenal diri, kenal Allah. Kita tahulah Rahman dan Rahim Allah. Allah tak pernah marah kita. Sentiasa kasih sayang. Tapi bila dia bagi sesuatu ujian, bukan apa dia nak menegurkan kita dengan dia lagi. Kuatkan lagi kukuh kasih sayang supaya hilang keakuan diri. Ni kita bila kena nikmat puji, bila kena musibah kita salahkan Allah, salahkan ni berpala-pala. Padahal dia nak bagi tu supaya mengukuhkan lagi kita, esakan Allah lagi. Bukan ujian tu datang menyesa kita. Dan jangan kita lupa nikmat-nikmat yang Allah bagi tu supaya kita bertambah merasai dia yang memberi nikmat. Bukan nikmat tu kita berhenti. Nikmat, engkau lagi besar nikmat ya Allah. Kalau tak ada ni pun tak apa, engkau jangan tak ada ya Allah. Gitu kita olahkan dalam kehidupan kita. Ini kita gunanya kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Tak lain, hari-hari kita mengukurkan. Tambah lagi kita rasa kita beruntung sebab kita rasakan yang ada hanya Allah beruntung. Nabi-nabi dia kalau ada keakuan diri dia rasa rugi dah. Dia rasa tak ada keakuan diri itu untung bagi dia. Untung dia mana. Dia rasa bahagia, dia rasa tenang dia tak ada dia. Dia tak mahu yang lain. Ketenangan adalah bagi kita tak ada la ilaha, tak ada kata ni yang ada hanya Esa Allah benar-benar. Itu bahagia betul, dia tenang dia mana. Tu sampai Rasulullah SAW bersabda, kalau kita betul-betul ambil wudu, betul-betul ambil wudu, Rasulullah kata, hilang dah keakuan diri, kita solat 2 rakaat dalam keadaan kita hilang keakuan diri, Allah akan berkata, ada 8 surga, pintu surga. Masuk mana satu kau nak? Tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Masuk surga mana yang bila kau dah jadi Allah orang yang betul-betul ibadah padaku. Yang kau dah tak ada keakuan diri. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ambil wudu betul-betul, bukan ambil air sembahyang. Ambil wudu betul-betul sampai tak ada keakuan diri. Yang ada wajah Allah, ini wajah tu wajah. Dia menyembah wajah dia sendiri. Dia dengan dia tidak ada dua pun. Berdiri kita menghadap kepada dia, menghadap diri dia sendiri. Bukan kita menghadap dia. Dia menghadap diri dia sendiri. Bukan ada dua wajah. Dia menghadap diri dia sendiri. Bukan dua wajah. Waktu tu kita menghadap diri tu. Ini wajah tu. Wajahiyya lillazi fataras sama. Itu maknanya dia menghadap dirinya sendiri. Bukan ada dua. Dia cukup waktu tu kita. Dia menyembah diri. Dia asyik dengan diri dia sendiri. Ini ma'rifatullah. Awal ma'rifatullah, sifat ihsan. Ada kita sifat ihsan ni untung lah. Kita yakin yang kita melihat Allah. Tapi kita bukan melihat dengan penglihatan kita, tapi penglihatan Allah ihsan. Dia tak mengaji ni payah nak cakap. Macam mana nak lihat Allah? Dia bayang-bayang. Bukan boleh dibayang-bayang Allah. Tak ada. Kau tak ada penglihatan. Dia tak ada penglihatan. Waktu tu akan dibagi rasa, iaitu dialah melihat dirinya sendiri. Bukan ada dua pun. Ini wajah tu. Sekalian alam ini semua menyatakan wajah Allah. Banyaknya wajah. Bukan sekalian yang ada menunjukkan wajah Allah. Satu bukannya banyak. Wajah tu, wajah ni, wajah ni, wajah ni, wajah malaikat ni, wajah ni, wajah tu semua ini, wajah tu, wajah fataras samawati, semuanya sah daripada sah. Yang ada hanya satu wajah. Kita pun tak ada wajah. Tapi wajah ini menunjukkan wajah Allah. Bukan kita ni Allah. Tak ada. Jangan salah faham. InsyaAllah saya cukup sampai situ dulu. Pencerahan sikit daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa wa al-fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah yang dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ni, yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Taala zahirkan kita di sini untuk menceritakan tentang diri dia. Seperti lagu yang dimainkan oleh ahli-ahli sufi, bukan aku dirimu,
tapi ku sekadar ceritamu. Jadi kita ni bukan nak cerita diri kita, tapi kita nak cerita tentang cerita diri dia. Diri dia yang esa. Tak ada lain. Jadi apa pun yang kita buat, hendaklah menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang manis tiada pahit. Kita dah penghujung zaman, nak masuk yang terdekat ni, kemunculan Imam Mahdi. Ramai yang bila cerita pasal Imam Mahdi, semua tak nak terima, semua rasa tak redha. Dia gitulah ceritanya. Tak redha. Bukan masalah tak redha, tapi diri sendiri tak buat preparation dalam dalaman. Jadi tadi saya nak ceritakan, saya orang menjemput saya untuk buat tahlil. Tapi saya memang nak buat tahlil. Tapi Allah Ta'ala meletakkan satu kalam untuk menceritakan tentang sikit je, sentuh sikit je. Allah Ta'ala kata sentuh sikit je, insya-Allah. Jadi mana-mana kita nak pergi pun kita sentuh. Kita sentuh rohaniah. Bukan kita yang sentuh, diri dia lah. Diri dia. Bila kita tak ada, dia yang sentuh semua tu. Jadi lepas saya solat Zuhur bersama-sama dengan seorang pakcik tu, dia mencerita balik tentang apa yang saya sampaikan tadi. Sikit je saya cerita, seperti kita nak la ilaha illallah ni, seperti kita nak angkat kerusi lah. Jangan anggap diri kita yang angkat. Sebenarnya dia kudratullah. So kita ni tak ada, kita ni nak kena nafikan la ilaha illallah. Wahai orang-orang muda, saya cakap, wahai orang-orang muda yang ada kat sini, sepupu-sepupu saya, kawan-kawan saya, pakcik-pakcik saya, wahai orang-orang muda, dan sekalian umur, saya cakap, bawalah la ilaha illallah ni. Macam mana nak la ilaha illallah ni? Allah tu maknanya dia ada nafi dan isbat, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Jadi insya-Allah saya tak ada nak sampai suruh dia orang faham, tak ada. Saya cakap ni pun bukan nak bagi orang faham, tak ada. Kalau saya sampaikan dekat keluarga saya tadi pun, dekat pakcik-pakcik saya, makcik-makcik saya, saya tak tahu tentang, saya tiba-tiba makcik saya daripada belakang terus pergi ke depan, saya tak tahu. Itu bukan kalam saya cakap. Itu semua bukan, saya cerita pun bukan nak nyatakan diri saya, tak ada. Nak ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakcik tu pun bukan tanya, dia bermuzakarah dengan saya. Bermuzakarah dengan saya, menceritakan tentang akhir zaman ni lah, akhir zaman ni sikit. Dan sampai dia sebut Imam Mahdi disebut. Saya pun bukan terkejut, tapi dia menceritakan lah tentang, ada Facebook dia semua di blog semualah. Saya cakap, lepas tu dia cakap, saya diam. Lepas tu saya diam, dengar penceritaan daripada dia. Jadi saya cakap, okey macam ni. Saya bukan nak menerangkan, saya bukan nak apa, tapi saya cakap, Mahdi tu apa maksud dia? Mahdi tu apa maksud dia? Memang benar ada zahiriah Mahdi yang akan muncul. Sebenarnya dalam hadis memang ada. Dan ada hadis yang menyatakan, sekiranya kamu dengar Imam Mahdi dibai'ah, hendaklah kamu pergi kepada beliau walaupun merangkak di salji. Itu adalah hadis. Saya cakap dengan dia. Ada kaitan dia. Saya cakap, Mahdi itu bermaksud, pakcik, saya cakap, sebab dia nak mendengar saya cerita apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Mahdi itu adalah sebenarnya mendapat petunjuk kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Dia nafi betul keakuan diri dia yang ada hanya Allah. Itu Mahdi. Mahdi. Itu Mahdi. Jadi tersentuh hati dia, seorang pakcik tadi tu, pakcik tu, tersentuh hati dia. Baru dia tahu cerita ni. Mahdi rupanya yang ni dulu, dia kata. Oh, yang ni dulu dia sentuh. Tak apa. Jadi apakah yang dikatakan hakikat, yang dikatakan sekiranya Imam Mahdi dibai'ah, hendaklah kita mencari Imam Mahdi untuk walaupun merangkak dalam, apa maksud dia sebenarnya? Saya nak cerita bukan jauh lagi yang dikatakan nak merangkak tu. Merangkaklah, berlarilah, pengorbanan masa lah. Kenal diri, kenal Allah yang sebenarnya. Kenal diri, kenal Allah. Itu maksud merangkak tu, maksud Nabi cakap, Rasulullah SAW cakap, merangkak, kenal diri, kenal Allah. Sebab apa? Kita nak nyatakan bagaimana kita nak berkomunikasi dengan Imam Mahdi tu. Macam mana? Kalau kita langsung tak ada apa benda ni,
Kan? Ini saya tegaskan dekat sini. Kalau kita rasa kita ni boleh selamat, boleh di zon selesa, boleh berada di dalam rumah-rumah besar, pencen buat rumah-rumah besar. Bukan saya cakap, saya pun ada rumah. Kan? Tapi bukan kita letakkan hati kita tu kepada harta benda, bukan. Itu maksudnya. Jadi saya pun meronda kawasan masa saya berada di Johor. Kan? Rumah-rumah besar. Yes, berada di zon selesa semua ni. Kan? Saya cakap dalam hati saya cakap dengan isteri saya. Sini semua berada di zon selesa. Bukan kita nak mengata orang, tapi kenapa tak cari ini, kenal diri, kenal Allah ni. Terasa diri tu dah selesa sangat. Sebab itulah. Jadi itulah yang sebenarnya. Jangan kita berada duduk di zon selesa yang kita tak tahu benda ni. Jadi capailah yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ni. Cari guru mursyid yang mana yang terdekat di sekitar tempat kita, cari untuk membimbing hati kita ni kepada Allah. Ustaz ramai. Ustaz ramai. Ustaz kalau nak cerita pasal syariat, kau pegang peta je lah. Saya nak cakap kau pegang peta je lah. Kau pegang peta, kau tengok situ, tapi kau tak pergi tempat tu. Tapi bila bila orang cerita benda ni, dia menyatakan ini bukan. Tak. Saya tak hirau dah benda tu sekarang ni. Jadi saya mendoakan kepada ustaz-ustaz yang pegang peta tu, yang syariat, usul fiqh ke apa semua saya tak tahu. Benda tu semua ada. Kita yang belajar benda ni, kenal diri, kenal Allah ni, semua kita bawa. Kuat lagi syariat, kuat lagi tarikat, kuat hakikat dan kuat wal ma'rifat. Hakikat wal ma'rifat. Semua. Empat ni berjalan terus seiringan. Jangan jadikan kita ni seperti orang yang sentiasa nak berbalah-balah, nak mengejar apa saya tak tahulah, mengejar glamour ke apa ke saya tak tahu. Kan? Jadi ini yang kita nak pentingkan dulu. Jadi cerita akhir zaman, cerita pasal Habib Omar beritahu, cerita kita menceritakan tentang hakikat inilah maksudnya sufiah ni, tauhid, hendaklah kita berseiringan menceritakan tentang akhir zaman. Macam Syekh Aziz tadi beritahu tadi, kita kena dah sampai masa dah ni. Memang hadis tu banyak, tapi hadis ni kita kena tekankan untuk kita sama-sama bawa. Apabila kita tahu serangan-serangan dan sebagainya, sampai saya cakap tadi dekat tahlil tadi, saya cakap sampai saya cakap macam tu, saya cakap siapa yang ada terkesan dengan vaksin, boleh jumpa saya di rumah saya. Saya cakap semua di rumah saya, kalau boleh kontak dengan saya, makcik saya ada, boleh kontak dengan saya. Sampai saya cakap macam tu. Jadi memang betul pun rupanya, saya pun tak tahu bila pakcik tu cerita dengan saya, rupanya memang betul makcik-makcik saya semua, makcik saya memang ada sakit disebabkan vaksin. Mati tu pasti, sakit tu pasti, tapi engkau yang tak tahu serangan-serangan tu. Bila orang cakap, ahli-ahli Allah ni cakap, orang yang betul dia buat research, tapi langsung tak ambil tahu, saya pun tak tahu racun apa yang dah termakan dalam diri dia. Jadi itulah kita tak sedar benda ni. Benda ni semua dah masuk zaman minta maaf cakap. Tak perlu minta maaf, bagi saya tak perlu minta maaf pun. Sejak Tunku Abdul Rahman lagi. Sebenarnya ada lagi. Sejak Tunku Abdul Rahman lagi, kalau kita duduk di sini, itu lagi. Sistem tu dah bermula. Tapi sebelum tu ada lagi sebenarnya. Dari Tunku Abdul Rahman sampailah sekarang. Saya minta maaf. Bukan saya nak cakap apa, memang itulah yang sebenarnya. Kita dah terikut dah rentak Yahudi daripada pemimpin kita tadi tu, belakang dia. Kalau ibarat kereta api tu, kepala tu Perdana Menteri, yang belakang tu adalah, yang bawa tu adalah Yahudi. Kita tak, siapa yang tahu benda ni, dia dah keluar daripada sistem tu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah penampakkan. InsyaAllah saya mendoakan supaya kalian semua dapat yang sebenarnya ni. Saya pun ada cakap dekat saya punya saudara-saudara saya tadi. Saya sampai cakap, ikuti channel saya Cahaya Online, insya-Allah tekan Cahaya Online akan nampak benda ni. Jadi pendengar yang baik, sami'na wa ata'na, saya cerita semua. Dalam kuliah-kuliah tu, dalam apa talk tu semua ada, pilihlah yang mana satu pun saya cakap. Jadi untuk kita memperteguhkan apa benda yang kita sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kosong je sebut, tanpa berdasiasat, tanpa ditalkinkan oleh guru mursyid Arif Billah. Tak tahu bertanya dengan orang-orang yang arif tentang
tentang siapa guru mursyid. Guru mursyid tu apa dia, guru arif billah tu apa dia, tanya orang. Jangan kita memperlekehkan, macam saya cakap tadi, memperlekehkan, mengejek-ejek kan. Nanti tak larat ejek nanti. Dah muncul Imam Mahdi, betul-betul sebenar tu dah tak larat ejek engkau dah. Ni saya tegaskan dekat sini. Jadi saya berlawan juga dalaman saya ni. Berlawan. Jadi berperang juga dalam. Berperang apa? Takut, risau ada keakuan diri. Itu yang kita nak cakap. Kita nak sampaikan ni. Takut, risau ada keakuan diri. Nak rasa, saya cakap tadi di Sungai Petani, nak angkat kerusi tadi, depan mata saya kerusi, saya cakap. Allah Ta'ala jelaskan di situ. Nak angkat kerusi pun anggap kita, aku yang angkat kerusi tu. Sebenarnya nak angkat kerusi itu qudratullah, bukan aku. Bukan aku. Itu perang lah tu. Itu perang. Kita nak kena perang di situ. Kan? Berapa banyak syariat, berapa banyak ilmu yang kita ada. Saya jelaskan lagi. Sekiranya engkau datang kepada Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, engkau akan dihitung satu-satu, dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Masih ada lagi tingkatan tu. Dan sekiranya engkau datang kepada aku, engkau tak bawa apa-apa, kau menyatakan diri aku, kan? Maksudnya sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku dengan aku, maksudnya tak ada apa, tak bawa apa, kan? Kau akan dirahmati. Maknanya dah tak ada yang nyatakan diri dia. Kita terzahir sekalipun, terzahir di sini bukan nak menyatakan diri kita yang ada, diri dia Esa tu. Jadi saya pun tak tahu, nak cakap apa, tapi inilah mutakallimun Allah SWT. Bukan kita nak mengaku kita. Sebab tu kita jangan mengaku kita ni ada mutakallimun. Kita itulah kan, la mutakallimun dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, la hayyun la alimun, termasuk la mutakallimun yang saya cakap ni. Saya pun nak kena perang benda ni, jangan ada kan, nak kena delete. Saya nak delete pun saya tak tahu, tapi Allah Ta'ala dengan tangan kekuasaan dia mendelete semua sekali supaya datang yang sebenar-benar dia. Itu saya tak tahu. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukup setakat ini saja untuk pada malam ni. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pada malam ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu dengan berkat guru-guru bertandang dan dengan izin Allah bertandang ke Kuala Salah. Alhamdulillah. Moga-moga ilmu yang disampaikan tadi memberi kefahaman kepada kita. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Alhamdulillah. Moga kita sama-sama mendapat taufik dan hidayah daripada Allah melalui ilmu yang telah disampaikan tadi. Semuanya daripada perjalanan dan aturan Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih guru-guru yang datang pada malam ini. Datang ke sini untuk menyampaikan dan bersama-sama kita kenal diri, kenal Allah bersama-sama semua. Itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat bersyukur masih lagi dapat mendengar kalam-kalam daripada Allah. Jadi hari ini kami semua dipertemukan di tempat yang tak disangka-sangka, iaitu di Dian, Kampung Salah. Jadi rasa bertuah sebab ingatkan tak ada talk hari ni. Rupanya masih lagi diberi izin oleh Allah untuk mendengar kata-katanya. Jadi di sini hala tuju kita masih lagi untuk mengesahkan Allah daripada kalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah, la itu adalah pakaian kita. Pakaian kita adalah menafikan diri kita. Bila kita menafikan diri kita, bermakna kita akan mengesahkan dia. Hanya dia sahaja.
Hanya dia saja yang mentadbir sekalian alam. Jadi di kampung ini begitu cantik ya. Saya dapat menikmati keindahan dia hingga terhibur hati. Ya. Jadi saya petang tadi berada di tengah-tengah sawah. Jadi sambil mendengar YouTube channel online. Jadi sambil melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Jadi di situ di situ Allah mula menampakkan diri dia. Hati ini dah mula terjentik melihat burung-burung, melihat pokok padi, melihat orang yang memotong rumput, melihat sekitarnya, semuanya pemain bola sepak. Jadi masing-masing mengambil tempatnya masing-masing. Jadi di situ saya nampak mereka semua memainkan watak-wataknya yang tersendiri, skrip-skrip yang telah disediakan sejak azali. Jadi di situ nampak macam mana kehebatan Allah mentadbir. Dia mentadbir diri dia sendiri. Begitu hebat, tersusun, begitu cantik. Begitu cantik pemandangan tu, menunjukkan Allah tu maha cantik. Jadi itulah pengalaman berada di Dian, Kampung Sala, kawan baik saya. Syukur alhamdulillah dapat pertama kali bertandang di sini dan begitu indah ciptaan Allah. Alhamdulillah, itu perkongsian saya pada hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan oleh Syekh Latif, apa yang disampaikan oleh saudari kita tadi, ada semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat yang suci, ini kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain mengajak kita mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Jadi alhamdulillah masih lagi kita berada dalam keadaan tetap mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Nah, sekarang ni nak bagi tahu ni penutup bahawasanya sampai bila kita nak membohongi Allah, sedangkan kita mengecapi nikmat-nikmat Allah. Kita ingat satu cerita orang kafir jahiliyah memarahi Nabi ketika Nabi berdua ni. Dimarahi Nabi cukup-cukup berdua dengan Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi tu ramai di belakang tu yang hebat-hebat, yang garang-garang kan. Tapi Nabi tetap berlembut dengan orang kafir, orang Yahudi tu tadi. Dia kata, tak apa, nanti kau ikut akulah. Kau dah marah sangat ni, tak boleh apa. Kau ikut aku, nanti jumpa dengan sahabat aku. Aku nak pergi jumpa sahabat aku ni. Pergi jumpa sahabat Nabi. Jumpa sahabat Nabi. Orang bila sampai, dibawa dengan orang tu sekali yang kafir jahiliah maki amon Nabi tu. Nabi jumpa dengan sahabat. Nabi tadi dah macam dihina teruk lah berdua tu. Tapi Nabi tak ada marah. Nabi tak marah. Orang marah dia, orang maki amon Nabi tak marah. Nabi bawa jumpa sahabat. Pasal kebetulan orang Yahudi tu pun nak lalu situ juga. Nabi kata, nanti kau sambunglah marah depan sahabat aku dah tak sempat ni. Ternyata bila sampai dengan sahabat, Nabi cakap dengan sahabat, ini kawan baik aku. Dia ni begini-gini baik lah. Nabi cerita baik. Mana sahabat tengok pandang dengan pandangan kasih sayang, peluk orang Yahudi tadi, orang kafir Quraisy, kafir yang marah-marah Nabi tadi. Jadi sifat Nabi tadi, dimarahi tadi dia tak membalas. Itu sifat Nabi SAW. Itu diajarkan oleh Allah SWT. Dia tak marah, bukan saja tak marah, malah dia bela orang tu. Supaya yang Nabi bawa tu, jadi orang tu tadi nak marah depan sahabat tak jadi marah, malahan diangkat tadi orang tu tadi. Orang yang memarahinya tu tadi, yang menghina Nabi tadi ketika Nabi sendiri dengan dia berdua, di depan sahabat diangkat orang tu, dimuliakan orang tu. Ya Allah, ni sifat yang
yang luar biasa yang Allah Ta'ala sendiri didik Nabi Muhammad SAW. Itulah Allah Subhanahu Ta'ala tu nak nyatakan pada Nabi tu adalah Nabi dah tak ada keakuan diri. Cerita tu tadi bukan Nabi tu hebat, tapi cerita tu daripada cerita sifat Allah Subhanahu Ta'ala tu tadi maha sabar. Dan maha sabar, lepas tu kasih sayang. Jadi kita ni sampai bila? Ya? Kita nak nyalahkan Allah, kita tak mau kembali pada Allah, kita nak ikut sistem-sistem yang Allah tak bagi, Allah sayang kita. Tapi kita teruskan juga ikut sistem tu. Tapi Allah terus bagi rezeki, bagi sayang kat kita. Allah naikkan nama kita lagi. Kita tak sedar Allah berbuat lebih baik lagi. Nabi contohnya mentajalikan sifat-sifat akhlak mulia Allah Ta'ala, khuluqin azim, adalah Nabi SAW. Nabi SAW bawa contohnya macam tu. Sabarnya Allah Ta'ala. Tengok Rasulullah SAW. Itulah perangai Allah Ta'ala. Sifatnya tadi. Dia memberi kepada hamba dia, dia beri macam-macam. Kau protes ke Allah Ta'ala, berbalah dengan Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki lagi, Allah naikkan, Allah jaga kau lagi. Macam-macam Allah bagi. Kita nanti akan disoal. Allah buat macam-macam kebaikan dah. Tak terhitung kita dah. Nikmat-nikmat dia. Jadi sampai bila kita nak masih lagi dalam keadaan tidak berakhlak dengan Allah? Sedangkan Allah tu merendahkan diri selalu, memberikan kita macam-macam perlindungan, kasih sayang. Dia sayang hamba dia. Tak kira kau Islam ke tak Islam. Dia hamba dia. Dia sayang. Jangan hina dia. Jangan hina. Engkau dah lah dengan Allah masalah. Allah pun lindungi orang engkau tu, jangan orang hina engkau. Macam itulah Nabi buat tu. Macam tu sekali. Kau tak sedar lagi. Begitu pun je. Nak macam mana lagi dah? Allah buat macam-macam dah. Bilanya kau nak betul-betul dengan Allah? Rugi kita, rugi. Nanti kita dah cabut nyawa, kita yang disoal. Bukan kita kata Allah dah tak boleh. Kita tak boleh bertanya Allah. Allah tu sebagai Tuhan, Allah tu Tuhan, dia dah buat cukup sempurna dah dengan kebijaksanaan dia. Kita tak boleh soal Allah, mengapa engkau gini? Tak boleh dah. Cukup Allah bagi kasih sayang, Rahman dan Rahim. Kita yang nanti akan disoal. Boleh kita jawab? Tak boleh. Mana boleh kita nak melawan Allah punya kasih sayang dia bagi pada kita. Jadi itu kembalilah balik cepat. Kembali balik cepat. Dah Allah tunjuk kasih sayang, bukan balas. Kau buat maksiat, dia bagi rezeki juga. Mi goreng mamak satu. Lepas kau buat maksiat, merompak, berzina apa, dia kau lapar. Dia bagi kau rasa lapar, bagi kau selera, makan ni lagi. Masih lagi dia yang bagi selera, masih lagi dia bagi rezeki. Kau tak nampak? Kau nampak apa tu? Kau masih teruskan lagi. Allah nak selamatkan kau. Allah tu dah maha sempurna. Dia nak selamatkan kita. Tak nampak ke aku ni tadi? Cukup-cukup. Dia. Tapi Allah Ta'ala maha sabar. Dia bagi juga. Dia sabar. Kita tak boleh tahan. Kita dah bagi orang tu sewa rumah berapa bulannya. Dia tak pergi solat, dia buat maksiat. Kita berhentikan. Tak sampai setahun dah lantaklah kau. Aku bagi buat maksiat. Buat apa? Allah tak. Dia bagi selagi kau hidup, dia bagi rezeki. Bagi. Kau buat maksiat ke, buat apa pun, dia bagi terus sebab dia sayang Rahman Rahim. Jadi tengoklah, lihatlah kasih sayang Allah. Allah terlalu sayang. Tak ada lagi. Nabi SAW tu menyontohi apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Kasih sayang Nabi ni. Sayangkan umat dia. Sayang kita semua ni. Tu dia. Ya. Sudahlah tu. Masa kita tak tahu. Entah besok, lusa, bentar lagi. Ya. Sudahlah. Sudah. Masih lagi kita berpeluang. Selagi kita hidup. Allah sentiasa menunggu. Walau dosa kau seluas lautan, dosa-dosa kamu, Allah menunggu dengan kasih sayang. Ya, jangan kita berputus asa daripada rahmat. Rahmat Allah sangat luas. Kalau air laut tu luas lagi Allah Ta'ala punya rahmat, kasih sayang, pengampunan dia. Sudahlah tu. Allah sayang. Allah tak nak kita nanti menyesal. Tempat yang kekal berada di dalam azab. Allah tak mau. Ya, jadi itu Allah macam-macam merendahkan diri. Macam-macam Allah Ta'ala buat kasih sayang pada kita. Dia merendah diri. Yang kata Allah mengharapkan kita, tak. Allah tu dah maha cukup sempurna. Dia ni merendahkan diri supaya kita selamat, sayang kita. Ya, insya-Allah. Selagi kita benar-benar yakin Allah tu pengasih penyayang, sudahlah tu. Ya, kalau benar kita tahu Allah pengasih penyayang, cukup dah.
membuat kita kembali kepada Allah. Sentiasa setiap hidup kita, detik hidup kita, untuk selalu kita kembali kepada Allah supaya tidak merasa ada keakuan dia. Itulah cara dia yang Allah Ta'ala hendakkan kepada kita benar-benar. Bukan istighfar, tapi masih lagi menduduki sistem-sistem yang Allah tidak ridai, iaitu sistem-sistem Yahudi. Dosa-dosa lain buat tak apa, tapi ini engkau dah mensekutukan Allah, engkau mempercayai sistem Yahudi, digital, di Dajjal, engkau dah mempercayai ini. Kembalilah kepada Allah. Sistem Allah yang paling sempurna. Sistem tu akan bawa kita lebih teruk jahanam kita. Susah nanti nak bertaubat. Sudah-sudahlah, insya-Allah. Allah sentiasa menunggu dengan kasih sayang. Allah tak pernah tanya engkau bila engkau dah kembali kepada Allah. Allah tak tanya berapa banyak kau buat salam ni baru nak datang. Tak ada. Kau nak datang pada Allah je, Allah peluk dah. Allah tak ada memikir kau punya banyak salah dah. Allah tu pengasih sayang pada hamba. Dia menunggu je. Kau datang dia nak Allah peluk terus dah. Dia tak ada fikir kau dosa banyak ke buat. Dan saya tak ada dah. Dihilangkan, dilupakan. Supaya kau terus kasih sayangan dia. Sudah. Beruntung kita kembali kepada Allah SWT. Tak kira lah siapa pangkat tinggi mana je. Sudah, jangan menipu. Jujurlah pada diri kita. Kita masih tak kenal Allah. Kita masih jahil dengan Allah. Sudahlah tu. Ngapa nak degil lagi keras hati kita. Macam Firaun tak guna nanti. Menyesal tak guna, keluar air mata darah tak guna. Tak kira kaya macam mana macam Qarun pun. Tu menyesal juga. Ini tak dihidupkan. Tak guna harta rupanya. Dan jangan sampai kita dah ajal kita dah sampai baru nak menyesal. Sekarang ni sudah tinggalkan. Ini semua membawa kita kepada kecintaan, makin cinta pada dunia, makin cinta pada harta, makin keras lagi kita nakkan kedudukan nak tinggi. Ya Allah, lupa ke kita? Kita ni sebenarnya asal-asalnya adalah dengan Allah. 4,000 tahun tu. Tu paling nikmat. Yang lain ni semua tipu daya dunia ni. Al-malu wal-banu zinatul hayat. Perhiasan aja untuk melalaikan kita pada Allah. Allah dah bagi tahu. Mataul guru, senda gurau dalam dunia ni. Seperti sebutir pasir apa. Mengapa kita cintakan? Hingga kita takut mati pula nanti. Waham tadi penyakit. Sudahlah. Buka mata, terbuka. Ikhlas, jujur. Al-Fatihah, buka diri kita. Lihat, betul ke tak betul? Allah ni terlampau sayang dengan kita. Kenapa kita tak sahut panggilan Allah? Kita sahut panggilan-panggilan yang membawa hawa nafsu kita. Merosakkan. Sudahlah. Kita siapa pun raja ke, agung ke, apa pun derajat kita, menteri ke. Kita tak lagi kenal diri, tak kenal Allah. Kembalilah cepat. Sudah, masanya dah tiba dah. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.